Kalau kita menguap tanpa menutup mulut ataupun kita tak menahan diri kita. Sunnahnya ialah Nabi SAW suruh kita supaya tahan. Kalau rasa nak menguap tu tahan. Tahan, jangan bagi menguap. Antara tips ya, tips untuk menahan daripada menguap ini antaranya ialah kita cuba gigit lidah kita ataupun sentuh dengan gigi. Lidah ni kita cuba gigit sedikit, jangan gigit sampai putus, gigit saja. InsyaAllah rasa nak menguap tu akan hilang. Ini yang saya biasa buat daripada kecil lagi. Saya terbaca mana-mana tak ada petua dia kan, kalau tak nak menguap gigit lidah ataupun just tahan. Kalau tak boleh juga, kata Nabi SAW, tak boleh tahan juga, nak juga terbuka mulut tu, maka tu tutup. Jangan bagi ngangor, jangan terbuka besar macam tu. Itu antara sebabnya syaitan akan ketawakan kita. Dan dalam hadis yang lain, syaitan masuk. Syaitan masuk dalam tubuh kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, macam mana nak tahu adanya kehadiran jin dalam tubuh manusia? Bila kita ruqyah, dia nak tahu apa tanda-tandanya. Yang pertama, tertutup atau berkedipnya kedua-dua mata atau kelopak mata secara berlebihan, atau meletakkan kedua-dua tangan pada kedua-dua mata. Mata dia berkedip-kedip, berkedip-kedip macam tu, ataupun dia tahan muka dia macam ni, ataupun dia tutup telinga dia. Kadang-kadang ada pesakit dia tutup telinga dia. Dia macam surah tak nak dengar. Dia tak nak dengar kita baca. Ini tanda-tanda. Yang kedua, menggigil secara kuat pada tubuh orang yang dirasuk atau menggigil secara ringan pada kelopak mata. Kita boleh tengok kesan dia menggigil. Kemudian yang ketiga, pergolakan yang sangat dahsyat. Yang ni pergolakan dalam diri dia, dalam jiwa dia. Tiba-tiba orang yang kena ruqyah tu dia rasa lain macam. Dia rasa macam nak marah, macam nak mengamuk, macam nak ketawa pun ada. Ada orang yang saya ruqyah, beberapa orang lah, yang tengah-tengah ruqyah dia gelak, dia ketawa. Dia ketawa. Kenapa kau ketawa? Tak tahu, rasa nak ketawa. Rasa nak ketawa je. Ini jin lah. Ini ada tanda-tanda jin. Yang keempat, teriakan. Dia berteriak ataupun dia mengerang. Oh, sakit. Macam tu lah lebih kurang. Menyebut namanya. Menyebut namanya, yang ni menyebut nama orang lah. Kadang dia menyebut nama orang, menyebut nama jin ataupun menyebut nama siapa-siapa lah. Kemudian bila ada tanda-tanda jin ni nak bercakap, maka antara benda kita boleh tanya. Kalau kita ni lah, kalau kita boleh bertanya, kita tanya, siapa nama awak? Ataupun apa agama awak? Awak ni agama apa? Awak ni Islam ke kafir? Dalam cerita. Awak ni Islam ke bukan Islam? Dia kan jawab, saya Islam. Kalau awak Islam, kalau betul awak Islam, kenapa awak rasuk manusia? Jin Islam patutnya jin yang baik, tidak rasuk manusia. Jin Islam, kalau dia betul jin Islam, kadang-kadang dia akan jawab, contohnya, sebab orang ni menyakiti saya. Orang ni dia menyakiti saya, ataupun dia bunuh anak saya, ataupun dia bunuh ahli keluarga saya. Kenapa macam tu? Sebab tadi dia pergi keluar, dia berjalan dan dia pijak anak saya sampai mati. Kadang-kadang macam tu, memang ada kes macam ni. Jadi bila berlaku macam tu, so kita kena explain, kena nego. Dengan jin ni kita boleh nego. Bukan nego lah, maksudnya kita muzakarah. Sebab mereka makhluk yang uqala ni ada akal, makul. Diorang ni bukannya tak ada akal, mereka ni makhluk yang sama macam kita. Cuma mereka ni sikit perangainya lurus bendul. Dia ingat kita nampak mereka. Ini peliknya jin ni, dia ingat kita ni nampak mereka, seolah-olah kita ni sengaja menyakiti mereka, padahal tidak, padahal kita tak tahu pun. Jadi kita boleh beritahu orang ni tak sengaja. Dan walaupun kalau betul pun dia menyakiti awak tak boleh buat dia begini, awak tak boleh sakiti dia, ini haram. Kita boleh cerita halal haram, apa hukum syariat, apa hukum dalam agama. Dan kita pun minta dia keluar. Kalau awak maafkan dia dan awak tinggalkan tubuh dia. Kalau awak rasuk dia, itu lagi haram, lagi dosa besar. Begitulah lebih kurang. Kalau dia bukan Islam, dan kita boleh ajak dia kepada Islam. Walaupun kita kata tidak ada 100% guarantee
sama ada jin ni betul-betul Islam ke bukan Islam. Kita tak tahu. Benda tak nampak kan. Ia sekadar jin yang menggunakan lidah manusia untuk bercakap. Entah dia bercakap benar, entah dia berdusta, kita pun tak tahu. Tapi kita ni dalam Islam diajar untuk menghukum benda yang zahir. So kita bertindak atas apa yang zahir, apa yang nampak. Apa yang terdaya oleh kita. Kita tak mampu, kita tak ada kuasa. Kita pun bagi tahu kau dekat jin tu, ginilah, kau nak selamat dunia akhirat, kau masuk Islam. Kita pun pujuk, kita pun kata, kalau boleh kau masuk Islam, beriman pada Allah, bertakwa pada Allah, dan insya-Allah kalau kau mati kau masuk syurga, kau dapat nikmat. Kau jangan ikut langkah syaitan, kau jangan jadi syaitan, engkau jangan jadi geng iblis, engkau jadilah jin yang saleh, jin yang bertakwa, dan kau belajarlah agama daripada jin-jin yang Islam, yang ulama jin. Kalau dia nak masuk Islam, alhamdulillah. Dan bila dia dah masuk Islam, kita pun kata, okey, sekarang kau dah Islam, engkau Islam, manusia ni pun Islam, dua-dua Islam tak boleh sama-sama menyakiti. Jadi kau sekarang kena keluar dari tubuh dia. Dia pun okey, saya setuju, saya keluar. Dan kita pun kata assalamualaikum, waalaikumsalam, dia keluar. Baik, sejauh mana keberkesanan teknik ini, ataupun sejauh mana keberkesanan benda ni, sejauh mana benarnya, Allahu a'lam. Saya kata Allahu a'lam. Tetapi biasanya pesakit yang diganggu, dan bila jin dia masuk Islam ataupun jin dia setuju untuk keluar, bila kita berdialog, biasanya betul-betul keluar. Kenapa kita tahu dia keluar? Bukan kita nampak dia keluar, tak. Sebab pesakit itu sendiri rasa dah tak ada lagi gangguan. Dia rasa aman, dia rasa tenteram, tak ada lagi nak sakit, tak ada rasa lagi mimpi-mimpi menakutkan, tak ada lagi nampak kelibat-kelibat bayang-bayang. Jadi Allahu'alam. Cuma peringatan, jangan terpercayalah, jangan percaya 100%. Dan janganlah kita pula rasa bangga, oi saya pernah rawat orang ni kan, 1,000 jin, dia pun percaya, dia cerita ke orang, saya pernah mengislamkan 8,000 jin. Mana awak tahu 8,000? Dia jin tu cakap dia ada 8,000 orang dalam tu, 8,000 jin. Yalah, entah betul ke, entah tipu, mana awak tahu. Jadi simpan sendiri sudah, simpan sendiri-sendiri. Kalau kita tahu kita pernah mengislamkan jin ke apa ke, kita pernah merawat orang, dan kita pernah mengajak jin tu jadi Islam, kita simpan di sini sudah, tak payah cerita ke orang. Tak perlu kita nak mempromosikan diri kita. Sebab biasa ada perawat yang dia mempromosikan diri dia begitu, buat poster, buat banner kan, ada program seminar rawatan Islam, buat banner, tu dia gambar perawat tu, gambar ustaz tu, lepas tu sebelah tu tulislah nama dia, contohlah Ustaz Abu Humaid Sufri, pengalaman pernah menangkap 800 ekor jin, pernah berdialog dengan jin berusia 3,000 tahun yang pernah hidup pada zaman Firaun, tu dia, pernah mengislamkan 8,000 jin. Dia tulis, dia seolah-olah benda tu autentik, seolah-olah benda tu betul. Padahal kalau betul pun mana saya tahu kan. Entah jin tu cakap saja umur dia 3,000 tahun, entah tahu umur baru 30 tahun. Dan sebab tu kita ni kena hati-hati dengan talbis iblis, sebab matlamat kita dalam rawatan hanyalah untuk menolong orang. Orang ni, member ni kena rasuk. So kita nak tolong, nak keluarkan jin, ataupun nak suruh jin tu dalam tubuh dia keluar. Kalau jin yang merasuk tu jin yang jahat, jin yang kafir, dia tak suka bacaan Quran. So kita baca Quran untuk dia, kita ruqyah. Itu tujuan ruqyah, untuk memberikan kekuatan pada rohani pesakit tu, kekuatan jiwa dia, kekuatan roh dia, dan sekaligus untuk menghalau syaitan.
menghalau jin yang dalam tubuh dia, itu saja. Bukan untuk kita jadikan modal. Dan ada juga sebagian orang yang melampau dari segi apa? Dia ruqyah bukan nak halau jin, tapi dia nak panggil jin. Ini jadi masalah juga. Antaranya yang terkenal, boleh tengok dekat YouTube, nama dia Ben Halimah. Saya sebut nama dia sebab saya nak tahzir. Saya nak bagi peringatan, jangan follow orang ni, jangan ikut apa dia buat. Jangan tonton ataupun nak tonton untuk ibrah tak apa, tapi kalau jangan, bukan tonton untuk ikut apa dia buat. Apa dia buat? Dia punya kerja, dia panggil seorang perempuan ataupun pesakit perempuan. Perempuannya pakai nikab lah, dia pakai purdah, dan dia panggil jin untuk masuk dalam tubuh perempuan ni, dan kemudian dia berdialog dengan jin tersebut melalui lisan, melalui lidah perempuan ni. Ini tak boleh. Mana boleh kita panggil jin untuk suruh dia rasuk manusia? Tujuan ruqyah untuk kita halau jin, bukan panggil jin. Dan lagi teruk, dia menggunakan ayat daripada surah Al-Baqarah, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana pun kamu berada, Allah Ta'ala mengumpulkan kamu semuanya. Di mana pun kamu berada, Allah Ta'ala mengumpulkan kamu semuanya. Guna ayat Quran untuk panggil jin. Kemudian dia pun berdialog. Kau dah masuk dalam tubuh ni? Ya, saya dah masuk. Siapa nama awak? Nama saya Michael. Awak daripada mana? Saya daripada India. Bilakah Dajjal akan keluar? Dajjal tak nak keluar tak lama lagi 10 hari lagi. Di mana dia akan keluar? Dajjal akan keluar dekat mana? Dekat Syria. Siapa akan ikut Dajjal? Yahudi. Dia macam, dia nak tahu berita masa depan, ramalan apa akan berlaku. Ini namanya bomoh. Inilah bomoh. Tukang sihir kerja sama macam bomoh, tapi orang panggil dia syekh. Ini masalahnya, Syekh Ben Halimah. Fitnah. Ulama kita berbincang ataupun menulis apa hukum bercakap dengan jin. Ini kena kita teliti. Jangan main-main tuan-tuan. Silap tanya berdosa. Terutama sekali bila kita tanya jin tu, jin kau betul jin? Ya, saya jin. Esok nombor apa keluar? Ini ramalan. Sebab jin, kita dah cerita kan, sifat jin, mereka tahu berita langit sebelum apa urusan di dunia ni berlaku. Urusan tersebut dah dibincang di langit, di kalangan malaikat, dan jin boleh mencuri dengar. Betul ke Ustaz? Ya betul, saya cakap banyak kali. Surah Al-Jin ayat nombor 8. Surah Al-Jin ayat nombor 8 dan nombor 9. Jadi apakah hukum? Hukumnya haram. Tapi kalau kita bertanya dengan jin tentang apa yang sudah berlaku, contoh, di mana kamu letak buhul sihir dia. Kamu kata kamu datang dengan sihir. Ini sihir. Ya, sihir. Saya jin sihir. Di mana buhul itu diletakkan? Dalam perigi ataupun dalam longkang depan rumah dia. Ini tak apa. Sebab benda itu sudah berlaku. Tapi kalau benda tu akan berlaku ataupun belum berlaku, maka tak boleh tanya. Ya. Inilah dia antara kaedah rawatan dan juga apa yang kita boleh cakap dan tak boleh cakap dengan jin. Ya. Kesimpulan dia sebelum kita sudahkan kuliah kita, yang pertama, anda semua, tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, ibunda sekalian yang saya hormati, saya kasihi, semua di sini boleh bantu rawat orang yang kena kerasukan. Saya bagi ijazah semuanya. Bukan saya bagi, memang agama kita ni sudah ajar kita. Macam saya cakap, kita bacakan ayat yang kita faham, yang kita tahu. Dan nombor satu yang paling penting ialah tawakal pada Allah SWT.
Yakin dan tawakal. Jangan berharap dengan ustaz-ustaz. Sikit-sikit Ustaz Sufri datang. Pukul 12 malam. Kalau Ustaz Sufri, mana sekarang? Dekat Putrajaya. Boleh datang rumah saya sekarang, anak saya kena rasuk. Saya kata, tak apalah, esoklah tuan. Esoklah, tak apa. Ataupun, tuan rukyah sendirilah. Yang saya dah ajar, macam mana? Boleh. Boleh, insyaAllah. Kalau anak jiran kita ke, tetangga kita, kawan-kawan kita ada masalah, tak perlu panggil Ustaz Sufri ataupun tak perlu panggil mana-mana ustaz. Buat sendiri. Sebab apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah Taala sudah cukup baginya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah bagi saya Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita Allah Taala. Itulah formula saya selama ini. Bukan ada apa yang special pada saya ataupun pada perawat lain. Bukan dapat wahyu pun, bukan nabi pun, tak ada. Yang kami ada cuma keyakinan, tawakal dan yakin. Itu saja. Selebihnya kita serah pada Allah Taala. Selebihnya kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala alam. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan hadapan. Jika ada usia yang panjang dan ada rezeki, insyaAllah. Segala yang salah dan silap daripada kesilapan saya sendiri dan juga syaitan, semua yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.